Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, kita akan sambung. Yang sebelum ni bidang akidah. Kita akan sambung berkaitan dengan bidang fiqh. Tajuk berkaitan dengan fiqh. Baik. Kalau berkaitan dengan fiqh ni, khususnya dia berkaitan dengan hukum hakam. Okey. Untuk nak jadi orang yang beriman ada 6 rukun iman. Okey, kalau nak jadi orang ataupun nak jadi orang Islam, mesti kena lengkap 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan salat, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah ibadah haji dan umrah. Ada 2. Pertama haji, yang kedua umrah. Baik. Apa maksud haji dan umrah? Saya pergi dulu pada haji. Haji adalah bermaksud perbuatan. Okey, haji umrah ni, haji ni perbuatan mengunjungi Baitullah, yakni Kaabah, untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada masa-masa yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Perbuatan mengunjungi Kaabah untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, masa-masa yang tertentu, syarat-syarat yang tertentu. Ada 4 perkara. Perbuatan mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah, untuk menunaikan, melakukan ibadah-ibadah tertentu, masa-masa yang tertentu, syarat-syarat yang tertentu. Ada 4. Okey, itu haji. Dan yang kedua, ibadah umrah pula adalah merupakan amalan menziarahi Kaabah. Tadi haji apa? Perbuatan mengunjungi Kaabah. Umrah ni merupakan amalan menziarahi Kaabah di Masjidil Haram untuk mengerjakan ibadah tertentu, syarat tertentu pada bila-bila masa. Okey, dia ada 3 sahaja. Haji ada 4. Okey. Umrah ada 3 sahaja. Apa dia? Amalan mengunjungi Kaabah untuk melakukan ibadah tertentu dan syarat, dengan syarat yang tertentu. Okey. Pada bila-bila masa. Tadi haji ada 4, yang satu ni masa yang tertentu. Kalau umrah, masa ni tak ada. Sebab apa masa tak ada? Boleh buat pada bila-bila masa. Tak ada masalah. Okey. Perkara yang membezakan antara ibadah haji dan umrah ni adalah pada waktu pelaksanaannya. Kalau haji ada masa yang tertentu. Kalau umrah tak ada. Masa bila yang tertentu tu? Okey, waktu mengerjakan ibadah haji adalah mulai 1 Syawal sehinggalah 10 Zulhijjah. Manakala bagi ibadah umrah hanya boleh dilakukan, ianya boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Okey, itu definisi haji dan juga umrah. Baik. Dan kedua-duanya, haji dan umrah ni, dia ada syarat dia. Okey. Tadi daripada sudut makna ada beza kan, haji dengan umrah. Okey, baik. Kalau dari sudut syarat tak ada beza. Syarat haji dan umrah adalah sama. Okey, yang pertama, mestilah yang nak menunaikan haji dan umrah ni adalah beragama Islam. Sebab dia rukun Islam. Jadi syarat yang pertama mesti kena orang Islam. Mesti kena Muslim, macam tu. Yang kedua, mesti berakal. Okey, mesti berakal. Kalau tak berakal tak boleh. Contoh tak berakal macam mana? Orang gila, ataupun dia tak waras, ataupun dia gila daripada awal lahir lah, contoh kan. Ataupun mula elok tiba gila, tak boleh. Tapi bila dah hilang gila, boleh tak dia pergi? Boleh. Contoh. Ataupun waras, dulu dia macam tak betul sikit kan, lepas tu dia dah sihat, dia boleh pergi, tak ada masalah. Macam tu. Seterusnya, yang ketiga, baligh. Baligh ni maksudnya apa? Tidak diwajibkan kepada kanak-kanak lah. Kanak-kanak tak wajib pergi.
Tetapi jika dilaksanakan ianya sah dan tidak menggugurkan kefarduan. Boleh je kalau nak pergi, tapi tak wajib. Yang wajib ni adalah atas orang yang dah baligh. Okey. Yang ke 1 2 3, yang keempat, mestilah orang yang nak pergi haji dan umrah ni mestilah dia dalam keadaan merdeka. Merdeka ni maksudnya apa? Tidak diwajibkan ke atas hamba. Kalau hamba tak boleh. Hamba sebab dia ada tuan dia. Kalau sekarang ni tak wujud lah. Kalau sekarang ni tak wujud. Tetapi jika dilakukan, sah haji dan mendapat pahala. Kalau dia nak buat juga boleh, tak ada masalah. Cuma hukum wajib tu tak ada kat dia. Tapi kalau dia buat, tak ada masalah. Tak jatuh haram. Sama macam kanak-kanak tadi, kalau nak buat tak jatuh haram. Cumanya hukum wajib tu tak ditaklifkan kepada dia. Itu yang keempat. Yang kelima, istita'ah. Berkemampuan. Sebab pergi sana nak naik motor tak boleh kan? Jalan kaki boleh? Tak boleh. Apa lagi? Naik kapal boleh ke? Boleh dululah. Sekarang ni boleh juga, tapi masanya panjang. Ataupun tak ada mana-mana kapal laut yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Contoh. Okey, jadi berkuasa atau berkemampuan. Berkuasa atau berkemampuan mengerjakan haji dan umrah tidak diwajibkan pada mereka yang belum mencukupi syarat-syarat kemampuan. Okey, kemampuan dan berkuasa ni ada pula dia punya perbahasan dia. Macam mana dikatakan sebagai orang tu berkemampuan? Macam mana dikatakan sebagai seorang tu berkuasa? Contoh, okey. Islam tadi settle, berakal tadi settle, baligh tadi settle, merdeka tadi settle, berkemampuan ni. Okey. Perbahasan ni ada pada berkemampuan ni. Okey, baik. Istita'ah atau syarat berkemampuan terbagi kepada dua. Okey, yang pertama, berkemampuan dengan sendiri ataupun berkemampuan dengan bantuan orang lain, yakni upah haji. Okey, ada dua. Baik, berkemampuan dengan diri sendiri ni maksudnya mampu membayar segala perbelanjaan bermula daripada keluar rumah hinggalah pulang kembali. Okey, berkemampuan dari sudut ni dari sudut perbelanjaan. Maknanya duit lah. Okey, berkaitan dengan duit. Kedua, mempunyai bekalan atau pembelajaran yang mencukupi bagi saraan nafkah yang di bawah tanggungannya. Okey. Ni berkemampuan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Okey, nak pergi ke haji ataupun umrah, mestilah orang yang kita tak bawa tu, contoh kita laki suami isteri, kita ada anak kita. Anak kita tak bawa, tapi anak tu kita tak sediakan makanan. Tak boleh. Itu belum lagi kita dikira sebagai orang yang berkemampuan. Kalau kita pergi dalam keadaan kita melakukan dosa, yang ni tak memberi nafkah kepada si anak ini, seolah-olah pergi kita tu tak ada manfaat. Sebab kita dalam kita buat kebaikan, kita buat juga kemaksiatan, dosa. Contoh macam tu. Okey. Jadi kena seimbang. Kalau dah tahu diri tu boleh sediakan orang yang kita nak tinggal nafkahnya, ataupun kita sendiri dan juga kita sendiri mampu untuk nak membiayai perjalanan kita dan isteri, contoh yang siapa dengan kita, mahram yang dengan kita, itu baru dikira sebagai berkemampuan. Kemudian yang ketiga, aman perjalanan pergi dan pulang. Kita tahu perjalanan tu aman pergi dan pulang. Boleh. Sihat tubuh badan yang dan yang memungkinkan dia beribadah. Dah tahu diri tu mampu untuk nak beribadah. Kalau tak mampu jalan, boleh tak pergi? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Pastikan dia mampu. Tak boleh jalan, boleh guna kursi roda dan sebagainya. Tapi dia mampu. Seterusnya, mempunyai masa bagi mengerjakan haji dan umrah. Maknanya kemampuan, kelapangan masa itu juga adalah menjadi salah satu syarat berkemampuan. Ni tak ada masa tapi pergi. Tak ada masa, contohnya dia kena kerja tapi dia tak buat amanah dia. Contohlah amanah dia dah pergi buat ibadah dalam keadaan kita tak menunaikan amanah, tak boleh. Baik, wanita mendapat izin daripada walinya. Kalau wanita mesti ditemani mahramnya. Mahram tu apa? Ahli keluarga lah. Okey. Baik. Tadi berkemampuan dengan sendiri. Ini yang kedua, berkemampuan dengan bantuan orang lain.
ianya bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dari segi kewangan untuk mengerjakan haji dan umrah tetapi tidak sempat mengerjakannya kerana uzur syar'i. Sakit lah. Okay? Sakit yang langsung tak mampu untuk nak pergi pun, contoh terlantar, contoh tak boleh berjalan dan terlalu lemah, contoh macam tu. Itu tak dibolehkan untuk maknanya berkemampuan dengan bantuan orang lain. Okey, dia ada wang apa semua, masa semua ada, tapi uzur syar'i tak boleh. Kemudian sakit tiada harapan untuk sembuh. Sakit yang tiada harapan untuk sembuh, contohnya apa? Stroke. Contohlah stroke yang teruk, dah terlantar, kalau boleh pun mungkin nak urus diri pun tak boleh lagi. Itu orang yang macam tu lah yang dibolehkan untuk berkemampuan dengan bantuan orang lain. Kemudian terlalu tua ataupun telah meninggal dunia. Okey, berkemampuan dengan bantuan orang lain ini adalah dipanggil sebagai upah haji. Orang yang upah haji ni kalau dalam tabung haji pun ada buat. Kalau pihak selain tabung haji pun ada buat. Maknanya orang tolong buatkan haji untuk orang yang dah tak ada ataupun tak mampu untuk nak buat haji. Itu namanya upah haji. Selalunya dalam 1,500 dia punya nilaian dia. Okey. Baik, tadi kita dah pergi pada definisi. Kedua kita dah pergi pada syarat sah. Okey, syarat sah ada 5. Kemudian kita pergi kepada rukun haji. Okey, rukun kena faham ya. Rukun syarat. Rukun ni adalah benda yang kita buat semasa ibadah tersebut. Kalau syarat ni adalah sebelum kita melakukan ibadah tersebut, kita mesti ada syarat tersebut. Mesti ada syarat. Contoh, syarat untuk memasuki Dewan Peperiksaan. Apa dia syarat dia? Mesti ada slip. Contoh, kan sebelum kita nak masuk tu, kita kena sediakan peralatan ataupun apa-apa yang diminta. Itu makna syarat. Jadi sebelum kita nak buat ibadah tu, kita kena ada syarat-syarat yang dikenakan, yang perlu kita sediakan, yang perlu kita ada, baru kita boleh buat ibadah. Jadi bila nak buat ibadah tersebut, itu dipanggil sebagai rukun. Baik, yang rukun haji yang pertama, niat ihram mengerjakan haji. Niatlah, innamal a'malu binniyah. Semua perbuatan, semua amalan bermula daripada, semua amal bermula daripada niat. Okey, niat itulah yang membatasi sama ada kita buat kerana Allah ataupun tidak. Okey. Seterusnya yang kedua, wukuf di Arafah. Okey, wukuf di Arafah. Seterusnya tawaf di Kaabah. Dan yang keempat, sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan yang kelima, bercukur atau menggunting sebahagian rambut. Dan yang keenam, tertib. Okey, itu rukun haji. Rukun haji, wukuf di Arafah, bermalam di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i, berlari anak di antara Safa dan Marwah, bercukur atau menggunting sebahagian rambut. Kemudian yang keenam, tertib. Okey, baik. Perkara wajib haji. Tadi rukun haji. Okey, tadi rukun haji. Ibadah haji dan umrah bukan saja mempunyai rukun-rukun masing-masing, bahkan juga mempunyai wajib-wajibnya yang mesti dilaksanakan. Sebagaimana yang diketahui, jika sebahagian rukun, maka haji atau umrahnya tidak sah. Atau umrahnya tidak sah atau batal. Sebaliknya, jika sebahagian wajib haji dan umrah tidak dilakukan, haji dan umrah masih sah tetapi wajib membayar dam, yakni denda. Dam tu maknanya darah. Jadi kita kena sembelih seekor kambing di sana untuk dijadikan sebagai denda. Maknanya sembelih tu buat makan lah, bagi makan. Contoh macam tu. Okey. Okey. Ada syarat dia, ada rukun dia, ada perkara wajib. Okey, itu untuk haji. Ada 3 benda: syarat, rukun, perkara wajib. Okey. Baik, apa dia perkara wajib ni? Okey, baik. Kalau rukun haji tadi, tadi apa tadi? Syarat. Okey. Kalau rukun haji tadi, kalau kita tak buat salah satu, okey, kalau kita tak buat salah satu,
ibadah kita batal. Maknanya haji kita tidak diterima, batal. Yang keenam apa dia? Rukun haji yang keenam apa dia? Tertib. Kita tak ikut tertib, kita buat ikut mana yang dahulu, tak boleh. Itu maknanya haji itu tidak sah. Baik. Untuk wajib haji, bila kita tak buat, tetap sah, tapi kita kena bayar dam. Macam tu. Okey. Seterusnya, wajib apa dia? Perkara wajib haji yang pertama adalah niat ihram di miqat tertentu. Niat ihram di miqat tertentu. Miqat ni adalah tempat lah, tempat qurnul manazil. Maknanya tempat yang mana kita kena niat, kita kena mulakan niat untuk ihram. Masa kita pakai ihram tu, kita kena niat. Niatnya ada waktu yang tertentu, ada lokasi yang tertentu. Selalunya kalau mutawif, dia akan bagilah siap-siap, dia akan bagi tahu siap-siap. Okey, semua para jemaah dah boleh berniat. Seolah-olahnya macam tu. Baik. Kemudian perkara wajib haji yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Jadi wukuf di Arafah tu maknanya berhenti seketika di Arafah, Bukit Arafah. Okey, bermalam di Muzdalifah. Kemudian melontar jamrah Aqabah. Yang ketiga, perkara wajib haji melontar jamrah Aqabah. Yang keempat, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam, yakni malam tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang seterusnya, melontar 3 jamrah pada hari tasyrik. Melontar 3 jamrah pada hari tasyrik. Dan yang keenam, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Yang keenam apa dia? Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Okey, baik. Okey, itu adalah untuk haji. Okey. Kita akan sambung untuk umrah pula.